Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada semua pelajar. Kita sambung semula PDPR kita, PDPR 3.0 kita dengan ulang kaji pelajaran ibadah puasa di bulan Ramadan. Okey, kita dah pernah belajar tajuk ini tapi Ustazah ulang semula untuk kita refresh balik apa yang kita belajar. Okey, pertama, maksud puasa. Apakah yang dimaksudkan dengan puasa? Puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey. Puasa kita perlu menahan diri kita daripada perkara yang membatalkan puasa. Okey, nanti kita akan belajar apa dia perkara membatalkan puasa. Daripada bila sampai bila? Daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Perlu berserta dengan niat. Wajib dengan niat. Sebab dengan niatlah akan membantu kita supaya tidak lapar dan haus sepanjang hari. Okey. Dan perlu juga dengan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat yang wajib untuk orang yang berpuasa? Seterusnya, apakah hukum puasa? Puasa hukumnya wajib. Wajib. Semua orang Islam wajib berpuasa. Tapi ada syarat-syarat dia lah yang mewajibkan seseorang itu berpuasa. Okay, kita lihat apakah ayat Al-Quran yang mewajibkan kita berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Okay, dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Okay, apa maksudnya? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Okey, maksudnya ayat ini ditujukan kepada umat Islam zaman Rasulullah. Okey, sebelum zaman Rasulullah juga Allah sudah mewajibkan puasa kepada umat-umat terdahulu. Okey, apakah dia syarat-syarat wajib berpuasa? Syarat wajib berpuasa ada 4, iaitu Islam, baligh, berakal dan mampu berpuasa. Maksud mampu berpuasa ni dia sihat. Dia sihat walafiah. Kalau ada penyakit-penyakit yang memudaratkan lagi dia, badan dia, kalau dia berpuasa akan memudaratkan lagi badan dia, maka dia tidak wajib berpuasa. Okay, seterusnya. Apakah syarat-syarat sah puasa? Syarat sah puasa ada 4. Iaitu pertama, Islam, mumayyiz, berakal dan suci daripada haid dan nifas. Ini terutama untuk orang perempuan. Orang lelaki tidak ada haid, nifas dan wiladah. Orang perempuan saja. So, Islam, mumayyiz, berakal dan suci daripada haid dan nifas. Islam, mumayyiz. Mumayyiz ni iaitu kanak-kanak yang sudah mengenali yang baik dan yang buruk, yang bersih dan yang kotor, yang wajib dan yang sunat. Okey. Seterusnya berakal. Berakal ni kita yang berakal diwajibkan berpuasa. Kalau orang yang tak ada akal, orang OKU yang kita lihat dia memang tak boleh mengetahui tentang hukum akam Islam, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Dan juga orang yang gila. Ataupun pengsan sepanjang hari. Okay, kita lihat pula tentang rukun puasa. Apa dia rukun puasa? Niat puasa. Niat puasa tu paling penting. Itu rukun rukun. Rukun ni benda yang wajib. Rukun ni adalah benda yang wajib. Pertama niat. Niat puasa. Hendaklah dilakukan pada malam hari hingga terbit fajar. Apa dia niat dia? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sajak aku berpuasa esok hari dalam bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okay, perlu ada niat. Niat ni penting. Sebab niat ni yang akan
menentukan kita puasa kita sama ada sah atau tidak. Okay, yang kedua, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okay. Kalau kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, itu akan menyebabkan puasa kita tidak sah. Ni rukun rukun ni benda yang wajib. Apa dia perkara yang membatalkan puasa tu? Kita akan belajar sebentar lagi. Okey, seterusnya sunat berpuasa. Apakah sunat-sunat berpuasa? Ni saya nak ceritakan tentang puasa Ramadan. Okey, sunat berpuasa ada 5. Sunat bersahur. Pertama sunat bersahur. Tak sahur tak apa, boleh puasa, tapi kita tidak akan dapatlah pahala sunat tersebut. Okay, yang kedua, mentakhirkan bersahur. Mentakhirkan ni maksudnya melambatkan, melewatkan kita sahur. Janganlah sahur pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, lepas tu tidur balik. Itu bukan dinamakan mentakhirkan sahur. Kenapa kita disunatkan untuk mentakhirkan sahur? Untuk kita senang nanti terus solat subuh. Tak adalah kita tidur lepas tu terlajak solat subuh. Sebab itu kita disunatkan mentakhirkan sahur. Kalau kita makan lewat-lewat sebelum azan, perut kita akan tahan sikit. Tak adalah panjang sangat waktu kita berpuasa pada siang harinya. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Okay, menyegerakan buka. Tadi dia suruh lambatkan sahur, sekarang dia suruh segerakan buka. Segerakan buka. Azan saja terus kita berbuka. Tapi sebelum tu kita perlu berdoa. Berdoa sebelum berbuka. 10 minit lagi kita nak buka, kita dah duduk dekat meja makan. Sambillah kita berdoa apa yang kita hendak doakan. Apa yang kita nak minta dengan Allah. Sebab sewaktu hendak berbuka puasa tu, kita punya masa yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Okay, seterusnya berbuka dengan tamar. Berbuka dengan tamar ini salah satu daripada sunat berpuasa di bulan Ramadan. Okay, tamar ialah kurma. Kita disunatkan untuk berbuka dengan kurma terlebih dahulu. Barulah makanan dan minuman yang lain. Sebab apa? Sebab dalam kurma tersebut ada gula yang boleh memberikan kita tenaga. Okay, seterusnya perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okay, ada banyak perkara yang membatalkan puasa. Pertama iaitu murtad. Murtad ni iaitu orang yang keluar Islam. Dalam bulan puasa tiba-tiba dia niat dalam hati dia tak nak dah ikut Islam. Dia nak keluar daripada agama Islam. Okay, itu murtad. Itu boleh membatalkan puasa. Seterusnya, gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Ni yang saya kata berakal tadi tu. Kalau orang tak ada berakal, iaitu orang tu gila ke mabuk atau pingsan sepanjang hari, dia telah terbatal puasa dia. Okay, tiba-tiba pula hari dia puasa hari tu, tiba-tiba dia pingsan. Pingsan lama pula tu, daripada pagi sampai ke petang, sampai azan maghrib. Itu dah batal lah puasa dia. Okay, seterusnya muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ni kat awak jolok tekak. Jolok tekak awak sampai muntah. Oh, aku dah muntah, bolehlah buka puasa. Tak boleh Seterusnya memasukkan sesuatu di dalam rongga terbuka. Masukkan apa-apalah. Rongga terbuka ni maksudnya dalam mulut kita, tekak kita ke. Ataupun masuk sesuatu air. Contoh termasuk air sampai ke rongga, air dalam hidung kita. Sampai rasa ke tekak. Itu tak boleh lah. Ataupun memasukkan sesuatu di dalam dubur atau kubul kita. Itu pun tak boleh. Okay, seterusnya mengeluarkan air mani dengan sengaja. Contohnya awak tidur waktu siang waktu siang bulan puasa awak tidur. Tidur awak tak sedar, tiba-tiba air mani awak keluar. Itu tak apa, tak sengaja. Kalau sengaja, pernah Ustazah sebutkan dalam kelas dulu, jika seseorang itu melakukan onani, dia mengeluarkan air mani dia dengan sengaja, itu batal batal puasa dia. Okay, seterusnya makan dan minum dengan sengaja. Dia pun masak-masak kan. Masak dia pun makan. Lapar lah, makan. Itu batal. Tapi kalau tak sengaja, tak apa. Dia masak, contoh masak kari ayam, dia pun rasa pakai sudu. Sedapnya. Aku puasa lah. Tu tak apa, tak sengaja.
Kalau sengaja order pizza, makan pizza waktu siang hari kan. Tu tak boleh lah. Seterusnya haid dan nifas. Haid, nifas dan wiladah. Ni untuk orang perempuan lah. Kalau nifas iaitu darah yang keluar selepas melahirkan. Wiladah ialah darah yang keluar semasa melahirkan anak. Okey. Lihat seterusnya hikmah puasa. Hikmah puasa ni ada dari dua segi. Iaitu dari kategori rohani. Rohani iaitu batin kita. Dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dari segi rohani kita dapat tingkatkan kita punya ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, memupuk sifat mahmudah. Sifat mahmudah ni sifat-sifat yang baik. Dengan berpuasa kita dapat menyuburkan rasa sifat kita yang baik tu. Kita rajin nak berbuat baik, nak bersedekah, buat kerja-kerja amal di waktu bulan berpuasa. Sebab di dalam bulan puasa pahala kita akan dapat berlipat kali ganda. Ketiga, mencegah pelbagai penyakit. Dari segi rohani, kita berpuasa, kita dapat mencegah pelbagai jenis penyakit. Sama ada penyakit dalam badan kita atau penyakit hasad dengki atau sebagainya. Yang keempat, merasai sebahagian penderitaan orang yang tiada makanan. Dengan berpuasa kita dapat rasa macam mana orang yang miskin, yang tak ada makanan. Contoh di Syria, di Palestin, di mana di Somalia, orang yang derita, tak ada makanan. Kita dapat rasa betapa laparnya mereka. Kalau kita tak puasa, kita tak tahu. Kita rasa senang aja. Kita rasa seronok je, makan je, bertenaga je. Tapi orang yang susah tu, kat Malaysia pun ada juga yang orang susah. Tak ada duit nak makan. Minta sedekah. Kita dapat rasa macam mana deritanya mereka tiada makanan. Seterusnya dari segi jasmani. Jasmani tu maksudnya fizikal kita lah. Tubuh badan kita mendisiplinkan diri kita. Dapat mendisiplinkan diri kita. Contohnya kita bangun sahur. Tu disiplin tu. Bangun sahur, nak makan. Mana ada orang makan bangun pagi-pagi kan. Kita pagi-pagi bangun, kita tak selera nak makan. Tapi dengan disiplin berpuasa, kita akan tahu ia akan dapat pahala. Jadi kita dapat disiplinkan diri kita. Seterusnya mendidik diri mengawal hawa nafsu. Hawa nafsu kita ni banyak. Dengan berpuasa kita dapat mengawal nafsu kita. Nafsu makan terutamanya. Makan ni, bila kita makan banyak, nafsu kita tentang benda lain akan turut banyak. Seterusnya merehatkan organ dalaman, menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Banyak kelebihan orang berpuasa ni. Kalau orang darah tinggi tu, dia akan menurunkan dia punya kadar tekanan darah dia. Lagi menurunkan kadar lemak. Orang yang banyak kolesterol, ketika berpuasa kolesterol dia menurun dengan banyak. Itulah kebaikan kita berpuasa. Sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa ya, Ustazah nak kamu buat latihan dalam buku aktiviti pendidikan Islam yang ini. Buku pendidikan Islam, muka surat. Kamu buat muka surat yang berkaitan dengan puasa, iaitu pada muka surat 52 hingga 57. Muka surat 52 hingga 57. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.